Okey, hai, saya Nur Faiz. Pertama sekali saya nak minta maaf sebab saya perlu pakai headphone ni kerana tak dapat cari mic lain untuk tujuan rakaman. So, tujuan saya rakam video ini adalah untuk mock lecturer bagi topik Engine Cooling System Rectification. So, subtopik pertama adalah komponen dan fungsi sistem penyejukan. Kedua adalah pemeriksaan komponen sistem penyejukan. Dan yang akhir sekali adalah flushing sistem penyejukan. Okey, subtopik pertama kita adalah fungsi sistem penyejukan. So, sistem penyejukan berfungsi untuk menyejukkan komponen-komponen yang berada di dalam enjin, mengelakkan overheating semasa enjin running ataupun enjin hidup, dan mengelakkan komponen-komponen enjin kerosakan. So, 3 poin ini adalah berkaitan. Kita nak mengelakkan enjin rosak daripada overheating, so kita sejukkan komponen-komponen enjin. Faham? Okey, next slide adalah cara untuk menyejukkan enjin. Terdapat dua cara untuk menyejukkan enjin, iaitu menggunakan air dan udara. Dekat sini kita boleh lihat sistem penyejukan udara adalah lebih simple berbanding sistem penyejukan cecair. Kat slide ni kita akan go through untuk sistem penyejukan cecair. Sistem penyejukan cecair menggunakan air sebagai enjin penyejuk. Lazimnya digunakan untuk enjin yang lebih besar. Haba daripada enjin diserap oleh air dan dibebaskan ke udara oleh kipas di belakang radiator. So, ini radiator, ini kipas. Okay, enjin penyejuk air diedarkan oleh pump. So, dekat sini kita boleh lihat ada water pump. Okey, sistem ni dapat memindahkan haba dengan lebih cepat. Okey, kendalian sistem penyejukan cecair. Penyejuk mengalir melalui radiator untuk membebaskan haba ke udara. So, penyejuk mengalir melalui radiator untuk membebaskan haba ke udara. Kipas digunakan untuk menambah aliran udara melalui radiator. So, still ada airflow, tapi kipas digunakan untuk menambah aliran udara melalui radiator. Okey, sini kita ada double point. Apabila enjin sejuk, laras suhu ataupun termostat tertutup menyekat cecair mengalir ke dalam radiator. So, apabila enjin sejuk, termostat akan tertutup menghalang coolant mengalir ke dalam radiator untuk disejukkan. Ini adalah kerana untuk mempercepatkan proses pemanasan enjin. So, satu hos digunakan untuk mengedarkan penyejuk semasa pelaras suhu tertutup. Means, dekat sini, apabila termostat tertutup, coolant tidak akan mengalir ke dalam radiator tetapi kembali ke water jacket. So, kita tengok dekat sini ada arrow. Coolant akan pergi melalui satu bypass, mengalir semula ke water jacket. So, apabila laras suhu terbuka pada suhu kendalian enjin, barulah coolant tadi akan mengalir ke dalam radiator untuk disejukkan. Okey, sistem penyejukan udara. So, seperti yang saya kata tadi, sistem penyejukan udara adalah lebih simple berbanding sistem penyejukan cecair. Okey, menggunakan udara sebagai enjin penyejuk, lazimnya digunakan pada enjin yang lebih kecil. Haba daripada enjin dihembus keluar oleh roda penghembus. So, dia ada satu blower untuk menghembus udara. Enjin penyejuk udara diedar oleh roda penghembus, tidak memerlukan penyelenggaraan. Lazimnya digunakan pada enjin satu silinder ataupun dua silinder saja. Memerlukan bantuan udara luar bagi tujuan penyejukan. Kendalian sistem penyejukan udara. Udara panas daripada pepejar dan logam dikeluarkan dan udara sejuk menggantikan udara panas yang dikeluarkan. So, dekat sini kita boleh lihat udara sejuk masuk menggantikan udara panas yang dikeluarkan. Sama dekat sini pun, udara sejuk masuk menggantikan
udara panas yang dikeluarkan. Okey, satu kipas atau pendesak diletak dalam selumbung logam untuk meniup udara melalui sirip. So dekat sini kita boleh lihat kipas ataupun pendesak udara. Ini yang saya bulatkan itu. Udara dan haba dikeluarkan ke atmosfera. Dekat sini dikeluarkan ke atmosfera. Bongkar silinder biasanya dilengkapi dengan sirip logam memberikan satu permukaan. Okey, ini adalah sirip. Sini pun sama sirip. Okey, yang garis-garis ni, line ni sama sirip. Tujuan sirip adalah untuk meningkatkan luas permukaan enjin bagi mempercepatkan proses penyejukan enjin. Okey, penyejuk menggunakan udara biasanya dipasang pada selumbung logam untuk mengarahkan aliran udara ke silinder bagi meningkatkan proses penyejukan. So ini selumbung logam dipasang untuk mengarahkan aliran udara ke enjin silinder. Sama, sini ada selumbung juga. Our next slide adalah komponen sistem penyejukan. Okey, pertama sekali kita ada water pump. Water pump attach pada puli, dipacu oleh drive belt. Kemudian kita ada radiator, temperature indicator, core plug, expansion tank, tensioner bearing. So setengah kereta tidak menggunakan tensioner bearing kerana mereka menggunakan alternator bagi melaraskan ketegangan tali sawat ataupun drive belt tadi. Radiator cap, coolant, thermostat, water jacket, fan, water temperature sensor. Okay, kita akan go through one by one komponen dan part ni. Okay, first sekali water pump. Okay, water pump. Siapa boleh beritahu saya apa itu water pump? Okay, kalau macam tu tak apa. Saya akan terangkan fungsi dan operasi. So, fungsi adalah untuk mempercepatkan aliran air di dalam selumbung air, mengepam air dari radiator ke dalam selumbung air ataupun water jacket pada suhu 80 hingga 90 darjah Celsius. So, ini adalah working temperature ataupun suhu bekerja enjin. So, sama, operasi dia adalah apabila enjin hidup, water pump akan mengepam air yang berada di dalam selumbung air ataupun water jacket. So, apabila telah mencapai suhu bekerja, water pump akan mengepam air dari radiator ke dalam water jacket. So, always remember, apabila suhu sejuk belum mencapai suhu bekerja enjin, water pump hanya circulate ataupun mengalirkan air di dalam water jacket. So, apabila telah mencapai suhu bekerja, means thermostat dah terbuka, barulah water pump akan mengepam air dari radiator ke dalam water jacket. Maksudnya kita akan go through komponen water pump. First adalah impeller, berfungsi untuk menolak coolant dan mengalir ke sekeliling water jacket. Ia juga pump coolant dari radiator ke enjin. So ini adalah operasi semasa enjin sejuk. Ini adalah operasi semasa enjin panas. So impeller di sini. Satu ini adalah impeller. So kedua kita ada shaft. Fungsi shaft adalah untuk menyambung puli dengan impeller. So satu batang straight ni, ini merupakan shaft. Tujuan dia adalah untuk menghubungkan puli di sini, sepatutnya ada satu puli, dengan impeller. So akhir sekali kita ada seated bearing, berfungsi adalah untuk mengelakkan shaft rosak atau haus. So ini bearing. So bearing ada banyak jenis sebenarnya. Dekat sini kita hanya pakai radial bearing dan truss bearing. Okey, kenapa kita kena ada bearing? Siapa boleh beritahu? Any moving part perlu ada lubricate ataupun untuk perlukan less geseran. So bearing tujuan dia adalah untuk mengurangkan geseran, melindungi shaft daripada haus. Okey, next slide. Seterusnya kita pergi ke komponen puli. So puli adalah benda hitam ni, sama dekat sini pun. Ini adalah puli. Okey, fungsi untuk menghantar kuasa dari crankshaft puli
ataupun main pulley ke komponen-komponen lain seperti water pump, power steering pump, compressor, alternator. So compressor ni untuk aircon, alternator untuk generate elektrik. Okey, komponen seterusnya adalah drive belt. Fungsi-fungsi drive belt. Drive belt boleh melentuh mengikut arah pulley. Means drive belt boleh ikut saiz pulley yang berbeza ini. Boleh kita lihat crankshaft pulley dia besar sikit, kemudian compressor, alternator paling kecil, dan water pump. So semua saiz pulley ni berbeza-beza. Drive belt mestilah boleh mengikut saiz pulley. Drive belt bukan saja digunakan pada sistem enjin, sistem penyambat udara dan sistem power steering, tetapi digunakan pada sistem penyejukan dan sistem pengecasan. Okey, ciri-ciri drive belt. Bahan asas drive belt adalah benang dawai yang digunakan sebagai menambah ketahanannya. So dalam drive belt ni kita boleh tengok ada satu dawai untuk increase dia punya stiffness ataupun ketahanan. So drive belt mestilah tahan dengan kepanasan yang tinggi. Ini kerana drive belt adalah komponen yang paling rapat ataupun dekat dengan enjin. So enjin panas semasa working temperature. So drive belt mestilah mampu menahan kepanasan enjin. Seterusnya kita akan go through untuk binaan tali sawat. Kat sini kita ada fabric cover atas tensioner layer, tensioner member, cushion rubber dan compressed rubber. Kat sini kita ada flex bond cord. Ini adalah wire dawai tadi yang saya katakan tadi. Sama sini pun. Sini kita ada notch dan belt edge. Sini pada hujung kita ada edge dia. Kita ada pelbagai jenis drive belt. Pertama sekali kita ada Wapert V-belt. Ini old school punya. Okey, V-ribot belt, auto V-belt, variable speed belt, double trapezoid timing belt, raw edge V-belt, narrow cogged V-belt, auto timing belt, industrial timing belt, dan last sekali double up tooth timing belt. Okey, seterusnya saya akan menerangkan jenis V-belt single groove. Okey, V-belt ini digunakan untuk memungkinkan pam air dan menjana arus saiz tali sawat diukurkan pada lilitan X. Okey, ini adalah saiz tali sawat ataupun panjang ukur lilit tali sawat dalam unit inci. So, saiz ataupun panjang tali sawat ini adalah 11 inci. Okey, jenis adalah K. Ni single groove. Ataupun satu saja dia punya groove ni. Okey, jenis kedua adalah jenis alur V berbilang ataupun cogged V-belt, menggantikan penggunaan alur V tunggal dengan tujuan untuk mendapatkan geseran yang lebih tinggi supaya pemindahan pacuan dapat dioptimumkan. Ia adalah tali sawat yang lebih lebar dan nipis. Berbilang alur bertindak sebagai beberapa V kecil. So sini kita dapat lihat ada V kecil. Lapisan belakang tali sawat dimajukan untuk digunakan sebagai landasan ketegangan apabila pemegang dikenakan terhadapnya. So ini adalah improvement untuk single groove. Jika letakkan satu cogged ataupun berbilang ini untuk meningkatkan kadar geseran. Means mungkin kalau single groove yang old school tu, bila crankshaft berpusing dengan lebih laju, pulley di water pump ataupun alternator mungkin tak dapat follow, tak dapat ikut kelajuan tu. So dia akan tergelincir. So jenis cogged ni untuk menghalangkan kejadian tersebut. Yang ketiga adalah jenis cogged timing belt. Digunakan untuk memindahkan kuasa pusingan dari aci engkol crankshaft kepada aci sesondol camshaft. Ianya senyap dalam operasi dan tanpa
tanpa perlukan selenggaraan. Bagaimanapun ianya harus dilindungi dengan sesendal minyak ataupun oil di hadapan aci sesondol dan di hadapan aci engkol serta penutup kendalian timing belt cover. Okey, saiz lilitan dan lebar ditentukan oleh pihak pembuatan ataupun manufacturer. So tujuan kita lindungi timing belt kita dengan timing cover adalah untuk mengelakkan habuk dan juga minyak ataupun air daripada menyebabkan puli ataupun timing belt kita cepat rosak, untuk increase dia punya lifespan lah. Okey, oil seal pula adalah untuk menghalang timing belt kita daripada terkena minyak, kerana rubber material ataupun getah dia akan cepat mereput apabila terkena minyak. So untuk increasekan dia punya jangka hayat, kita lindungi timing belt kita ni daripada minyak dan juga habuk kekotoran. Okay, last sekali kita ada cara bacaan drive belt kita. Okay, kat sini kita boleh lihat dekat timing belt akan nyatakan jenis dan saiz timing belt itu 4PK120. 4PK bermaksud berapa layer yang ada pada belt itu. Okey, tadi kita ada single groove, dia hanya tulis K. So ini kita ada 4PK. So kat sini kita ada 1 groove, 2 groove, 3 groove, 4 groove. Okey, 1240 bermaksud kepanjangan ukur lilit belting ni dalam unit milimeter. So saiz belting ni dari sini, kalau ukur menggunakan pembaris ataupun pita pengukur, kita akan dapat 1240 mm. Dan seterusnya adalah radiator. Fungsi adalah untuk menyimpan coolant ataupun enjin penyejuk untuk menyejukkan air panas yang berada di dalam radiator. So cara dia, kita akan move untuk next slide. Binaan radiator. So binaan radiator terdiri daripada inlet from engine. So kita akan, sini tak nampak sangat, kita ada inlet radiator dari engine, radiator pressure cap, outlet to engine, coolant tube. So sini kita ada coolant tube di mana coolant masuk melalui inlet, so melalui coolant tube dan keluar daripada outlet to engine. So kita ada air fin, sini adalah air fin, dan ini untuk kalau auto transmission kita ada transmission fluid cooler. So dekat bahagian bawah ni kita ada satu komponen untuk menyejukkan ATF, automatic transmission fluid. Okay, next slide kita akan go through untuk fungsi komponen radiator. So komponen radiator terdiri daripada air fin, radiator pressure cap, coolant tube, dan akhir sekali transmission fluid cooler. Ini optional hanya untuk automatic transmission. Ok, first kali fungsi air fin adalah untuk memerangkap udara yang melanggar dari hadapan kenderaan bagi menyejukkan coolant yang berada di dalam coolant tube. So previous slide kita boleh lihat ini air fin. So tujuan dia adalah untuk memerangkap udara yang berada di hadapan kenderaan. So this is hadapan, udara akan lalu menembusi radiator. So tujuan dia adalah untuk memerangkap udara yang melalui radiator tersebut bagi menyejukkan coolant yang berada di dalam coolant tube. So dekat sini kita ada 3 coolant tube. So apabila udara menembusi radiator, ia akan menyejukkan coolant yang berada di dalam ketiga-tiga coolant tube ini. Okay, kita move on. Okay, radiator pressure cap. Radiator pressure cap ataupun dikenali sebagai penutup radiator juga salah satu komponen daripada radiator. So selain berfungsi sebagai penutup radiator, ia mempunyai fungsi untuk mengawal tekanan yang berada di dalam sistem kenderaan. So ini sistem yang mengawal suhu ataupun sistem yang involve temperature dan heating, dia akan build up pressure. So fungsi radiator cap ni adalah untuk stabilizekan pressure di dalam sistem penyejukan kita. So apa yang berlaku apabila
pressure build up disebabkan oleh heating dalam sistem kita, radiator cap akan terangkat sedikit untuk membebaskan lebihan coolant ke dalam tangki spare ataupun reservoir tank. So kita akan go through untuk next slide. Okay, first kita tengok, untuk buat masa sekarang kita tengok coolant tube. Coolant tube berfungsi sebagai komponen yang mengalirkan coolant dalam satu ruang bermula dari atas turun ke bawah dengan satu tujuan, penyejukkan coolant. Okey, soalan saya, kenapa coolant yang panas dialirkan dari atas turun ke bawah, bukannya dari bawah turun ke atas? Okey, siapa boleh jawab? Okey, ini adalah kerana coolant pada suhu yang tinggi adalah lebih kurang tumpat berbanding coolant pada suhu yang rendah. Ini bermakna coolant yang sejuk lebih berat daripada coolant yang panas. Sebab tu kita alihkan dari panas ke sejuk. Ni dari yang ringan menjadi berat ke bawah. Okey, akhir sekali, ini optional. Transmission fluid cooler, ia berada di bawah, located dekat bawah sekali radiator. Tujuan adalah untuk menyejukkan ATF. So bagaimana dia menyejukkan adalah dengan cara ATF dialirkan melalui bahagian bawah radiator dengan tujuan menyejukkan. So mereka kenakan angin dekat ATF ni untuk menyejukkan. So sebab apa kita perlu sejukkan ATF? Kita akan go through untuk next slide. Okey, jenis-jenis radiator. Terdapat dua jenis radiator yang digunakan di dalam kenderaan, iaitu typical downflow radiator ini dan typical cross flow radiator. So dari gambar raja kita dapat lihat typical downflow dan cross flow tiada beza. Upper hose, ada upper hose, lower hose, dan di sini ada lower hose. Okey. So jenis pertama. Okey, jenis typical downflow, coolant yang panas masuk, disejukkan dan aliran dia adalah dari atas ke bawah. Untuk cross flow, masuk, disejukkan, stay dari atas ke bawah, tetapi pergerakan dia adalah antara dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. So antara upper hose di sebelah sini ataupun di sebelah sini, means upper hose dan lower hose perlu berlawanan. So kalau upper hose sebelah kiri, lower hose akan sebelah kanan. Dan apabila upper hose di sebelah kanan, lower hose perlulah berada di sebelah kiri. So dekat sini kita boleh lihat dalam statement dia, coolant akan mengalir dari atas kiri ke bawah kanan ataupun dari kanan atas ke kiri bawah. Okey, komponen sistem penyejukan seterusnya adalah temperature indicator. Fungsi adalah untuk memberitahu pemandu bahawa suhu enjin berada pada berapa darjah Celsius. Okey, temperature indicator perlukan unit bacaan daripada temperature sensor. So fungsi adalah untuk mendapatkan bacaan suhu air di dalam enjin. Okey, soalan saya, siapa pernah buat kereta? Siapa pernah tengok temperature indicator yang macam ni? Okey, kalau tak pernah tengok temperature indicator yang macam ni, so kereta yang kalian bawa tu, temperature indicator dia macam mana? Okey, kita abaikan soalan tu dulu. Kita move to the next slide. Dan komponen yang seterusnya adalah expansion tank ataupun spare tank. Fungsi adalah untuk menyimpan air, untuk memasukkan pressure daripada radiator semasa enjin telah panas. Ia juga boleh menghantar coolant ke radiator apabila coolant di dalam radiator tidak mencukupi. Okey, function dia adalah apabila enjin panas dan temperature dan pressure meningkat, so dalam sistem penyejukan kita tak boleh ada pressure yang terlalu tinggi. Kalau tak, radiator ataupun hose akan bocor. So macam mana mereka buat adalah, macam mana kita untuk mengelakkan hose bocor adalah dengan cara
kita mengalihkan lebihan coolant pada high pressure tadi ke dalam expansion tank. So apabila pressure build up terlalu tinggi, radiator pressure cap akan melepaskan coolant melalui transfer tube masuk ke dalam expansion tank. So apabila suhu rendah, pressure rendah, radiator akan berada dalam keadaan vacuum dan menyedut semula coolant dari expansion tank kembali ke dalam sistem penyejukan radiator. Okey, clear? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita move to the next slide. Dan next component kita adalah tensioner bearing. Okey, tensioner bearing terbahagi kepada dua jenis, iaitu hydraulic tensioner bearing dan mechanical tensioner bearing. Untuk hydraulic tensioner bearing, kita boleh lihat dekat gambar sini. Ia nampak lebih simple dan menggunakan hydraulic system. Okey, untuk mechanical menggunakan satu sistem seperti spring untuk menolak melting ataupun drive belt. Okey, seterusnya adalah fungsi tensioner bearing. Tensioner bearing berfungsi untuk mencegah lenturan dan libasan semasa pemindahan kuasa putaran dan juga perantaraan untuk mendapatkan jarak antara puli dan dengan ini dapat mengurangkan kenduran belting. So fungsi dia adalah untuk bagi drive belt kita tadi cekang. Okey, jika lebihan ketegangan dikenakan ke atas tali sawat akan menyebabkan galas pam air dan galas jana arus dan lain-lain menjadi haus dan tali sawat akan mudah putus. So apabila kita setkan kita punya tensioner terlalu cekang, dia akan menyebabkan puli-puli kita tadi dan juga drive belt tu sendiri, tali sawat, cepat haus lalu putus. Okey, jika terlalu kendur akan menjadikan mudah tergelincir, melentur dan menyebabkan kelajuan takan menjadi lebih kurang. So apabila kelajuan takan menjadi lebih kurang akan menjadikan enjin panas, bateri kurang dicas dan steering kuasa menjadi lebih berat. Okey, kejadian ini adalah apabila terlalu kendur. So water pump punya puli tak dapat berpusing pada kelajuan yang sepatutnya, menyebabkan kurang coolant yang dipump di dalam enjin. Okey, dan menyebabkan lampu enjin panas kerana kejadian ini menyebabkan water pump tidak dapat beroperasi dengan normal. Okey, bateri kurang dicas adalah kerana kelajuan putaran alternator tidak mencukupi apabila drive belt kita tadi terlalu kendur dan steering kuasa menjadi berat disebabkan oleh sama juga kelajuan power steering pump kita tu tak berfungsi dengan kelajuan yang sepatutnya dia berpusing. Okey, tensioner bearing terdiri daripada jenis ball bearing. Seterusnya adalah radiator pressure cap, fungsi untuk menahan air pressure yang tinggi dari radiator semasa enjin panas. Okey, dekat sini kita boleh tengok komponen-komponen radiator pressure cap. Kat sini kita ada radiator pressure cap. So kat sini kita ada upper ceiling yang terdiri daripada rubber, diperbuat daripada rubber, pressure relief valve, vacuum relief valve, lower ceiling. So sini pun still rubber. Okey, kita tengok komponen di radiator pula. So kat sini kita ada lower ceiling surface, flicker neck flash. So lock perlu masuk ke dalam flicker neck flash, baru kita boleh pusing untuk lock dia. Mungkin pusing ke kanan. Okey, seterusnya kita ada radiator filler neck. So ini bahagian bawah neck, cam locking surface. Ya betul, kita akan pusing ke kanan untuk lockkan radiator cap kita.
So bila sampai ke safety stop, baru betul-betul ketat kita punya radiator cap. Okey, apabila pressure increase, pressure akan build up dan menolak relief valve, dan coolant boleh access ke dalam transfer tube untuk pergi ke reservoir ataupun spare tank. Okey, komponen radiator pressure cap seperti yang saya telah terangkan tadi. Injap ini tertutup diadakan oleh pegas ditentukur yang menentukan tekanan dalam sistem. Apabila tekanan sistem yang dicapai, injap tekanan akan diangkat dari kedudukan semula. Ini mengeluarkan bahan penyejuk radiator coolant untuk ke takung dan mencegah tekanan berlebihan yang terkumpul di dalam sistem. So apabila pressure build up, dia akan tolak bahagian ini ke atas. Coolant boleh akses ke dalam transfer tube untuk ke overflow tank. So kita perlu mencegah tekanan berlebihan sebab kita nak jaga sistem penyejukan kita. Apabila tekanan berlebihan, ia akan boleh menyebabkan kebocoran. Seterusnya adalah vacuum relief valve. Apabila enjin sejuk dan tekanan jatuh, injap vacuum akan terbuka dan membolehkan bahan pendingin ke dalam radiator. Dengan cara ini, sistem itu dapat sentiasa kekal penuh dan diberi tekanan apabila enjin sedang berjalan. So penutup radiator mempunyai injap tekanan dan injap vacuum. So injap tekanan tadi apabila bahagian ini bergerak ke atas. So injap vacuum apabila dari dalam radiator tekanan drop, tekanan turun. So bahagian komponen ini, injap vacuum, akan turun ke bawah, membuka laluan untuk coolant dari overflow tank kembali ke dalam radiator. Okey, itu saja. So seterusnya adalah coolant. Coolant berfungsi untuk mengelakkan karat, untuk mengelakkan pembekuan. So poin ini adalah winter property. So hanya untuk negara-negara beriklim sejuk. So mana kata kalau kita pakai air, apabila temperature ataupun suhu drop sampai 0 darjah Celsius, air akan mula beku. Tetapi dengan winter property ni, kita dapat mengelakkan pembekuan coolant. So yang kedua adalah untuk mengelakkan terlalu panas. So kalau kita pakai air, apabila temperature mencapai suhu 100 darjah Celsius, air akan mula meruap. So dengan mencampurkan coolant sebagai bahan aditif, kita dapat increase dia punya penguapan. So sistem penyejukan kita ataupun tidak akan menjadi terlalu panas. So cara guna dia, dimasukkan ke dalam expansion tank sebanyak 75%. So masukkan lebihan tu lagi 25% ke dalam radiator. Okay, next kita go through untuk apa beza dia apabila kita gunakan air pipe dan coolant sebagai bahan penyejuk. So air pipe akan menyebabkan berlaku karat, coolant tidak akan menyebabkan berlaku perkaratan. Air adalah air biasa. So coolant merupakan chemical dan berwarna. So kalau kita pakai coolant, lagi senang kita nak trace kalau in case ada leaking. Okey, takat didih ini seperti yang saya terangkan tadi, takat didih yang rendah hanya 100 darjah Celsius. Kalau kita gunakan coolant sebagai aditif, takat didih yang lebih tinggi iaitu lebih daripada 100 darjah Celsius. So akan menyebabkan pembekuan pada musim sejuk. Ini hanya applicable untuk negara beriklim sejuk. Tidak akan membeku semasa musim sejuk.
disebabkan oleh anti-freezing property. Seterusnya adalah thermostat. So, fungsi mengawal suhu enjin, mengekalkan suhu air yang berada di dalam enjin, memberi air alir ke, membenarkan air mengalir ke radiator hanya selepas suhu enjin mencapai suhu bekerja. Okey, bagaimanakah termostat berfungsi? So, termostat akan tertutup apabila enjin punya suhu berada bawah daripada suhu bekerja. So, apabila enjin telah mencapai suhu kerja, termostat akan terbuka. So, coolant boleh melalui termostat ke dalam radiator. Okey, kalau enjin sejuk, coolant hanya bergerak dan melalui bypass port untuk kembali ke water jacket. Okey, apa itu water jacket? Water jacket adalah ruang di antara silinder wall ataupun dinding silinder di sini. Sama sini. Dan ruang luar blok di sini, ruang luar blok. Okey, kurang dari pump mengalir terus ke blok water jacket. Kemudian cooler mengalir terus melalui water jacket ke silinder head dan kembali semula ke radiator untuk disejukkan. Seterusnya adalah radiator fan. Fungsi kipas enjin ialah untuk menyejukkan air di dalam radiator untuk mengelakkan enjin terlalu panas. Sesetengah kenderaan selumbung kipas dipasang untuk menghalang udara yang sama berpusing ke dalam radiator. So, selumbung ini kita pasang adalah untuk mengelakkan udara panas tadi kembali dan dialihkan semula ke radiator. So, dengan kalau macam ni menyebabkan radiator ataupun coolant tidak sejuk. So, kipas enjin yang baik adalah yang dapat menarik banyak udara melalui radiator. Sesetengah kenderaan model kipas enjin digunakan dengan cara automatik mengikut suhu dan kelajuan enjin. Ia dianggap dapat menjimatkan tenaga dan penggunaan bahan api. So, kipas enjin terbahagi kepada dua, iaitu elektrik radiator fan motor. So, jenis radiator fan ini menggunakan motor untuk memusing dan menarik angin selepas melepasi radiator air fin supaya dapat menyejukkan radiator. Ianya menggunakan water temperature sensor untuk mengawal suhu radiator dan berfungsi. So, apabila suhu enjin sejuk, kipas tidak akan berpusing. So, apabila suhu enjin panas, barulah kipas akan berpusing. So, seterusnya adalah mechanical radiator fan. So, jenis fan ini adalah menyambung dengan water pump. Jenis radiator fan ini berfungsi semasa enjin hidup. Ia juga berfungsi mengikut kelajuan enjin. Jenis radiator fan ini biasanya digunakan pada kenderaan pacuan belakang. So, kita boleh tengok dia punya layout. Radiator fan disambung terus ke water pump punya puli. So, macam mana laju water pump, macam tu lah laju kipas ni. Okey, aliran cooling system seperti yang saya dah terangkan dalam slide sebelum ini. So, first sekali, water pump akan mengepam air ke dalam water jacket. So, kalau enjin sejuk, dari water jacket akan pergi ke thermostat. Semasa enjin sejuk, thermostat punya housing akan tertutup menyebabkan coolant circulate di dalam enjin sahaja. So, masa enjin sejuk, flow dia water pump, water jacket, thermostat kembali ke water pump. So, apabila enjin panas, dia punya flow adalah water pump coolant ke dalam water jacket. So, coolant dari water jacket pergi ke thermostat. Thermostat terbuka membenarkan aliran coolant ke dalam
radiator. So kemudian radiator menyejukkan coolant dan coolant dipump semula ke dalam water jacket untuk disejukkan. Okey, untuk setengah kenderaan yang dilengkapi dengan pemanas. Untuk pemanas tidaklah menggunakan heat core berkuasa elektrik kerana ia membazir tenaga. Okey, caranya adalah water pump coolant yang panas tadi menerusi ke dalam heat core. So dekat heat core kita akan ada satu blower untuk hembus udara panas ke dalam kenderaan. So udara panas yang dihembus dan disejukkan di heat core akan kembali dipump oleh water pump, kemudian kembali ke water jacket. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan teruskan tentang aliran sistem penyejukan semasa suhu enjin pada suhu sejuk, iaitu dari 0 sehingga 79 darjah Celsius. Water pump akan pump coolant dan mengalir ke sekeliling combustion chamber ataupun water jacket lah. Pada masa itu, termostat tidak akan terbuka dan tidak membenarkan coolant mengalir ke dalam radiator. So apabila enjin telah panas, iaitu mencapai suhu kerja pada suhu 80 sehingga 90 darjah Celsius, water pump akan pump coolant dari radiator dan mengalir ke dalam enjin. Masa itu, termostat akan terbuka dan membenarkan coolant dari enjin mengalir ke radiator. Pada masa yang sama, elektrik fan akan berpusing dan menyedut angin untuk menyejukkan coolant yang panas yang berada di dalam radiator. Okey. So apabila enjin sejuk, coolant hanya sekelip dari dalam enjin saja, water pump, water jacket. So apabila enjin telah mencapai suhu kerja enjin, water pump akan mengepam coolant dari radiator masuk ke dalam water jacket dan dari water jacket masuk semula ke dalam radiator. So pada masa yang sama, kipas radiator fan akan berpusing dan menarik angin untuk menyejukkan coolant di dalam radiator. So apabila coolant telah sejuk, coolant akan dipump semula ke dalam water jacket. Seterusnya dalam subtopik kedua, iaitu pemeriksaan komponen sistem penyejukan. Okey, pengujian dan pemeriksaan drive belt dan tensioner. So terdapat 4 perkara yang perlu diperiksa bagi drive belt. Semak permukaan untuk kerosakan, pengelupasan ataupun retak. So kita boleh tengok pada bahagian drive belt kita, kalau ada mengelupas ataupun crack ataupun bahagian yang retak, perlu ditukar. So semak permukaan drive belt untuk minyak atau grease. So kita perlu tengok bahagian atas drive belt ni, kalau ada minyak ataupun grease. Ini kerana minyak dan grease akan mengurangkan jangka hayat getah. Means dia punya drive belt kita akan lebih cepat rosak kalau ada minyak dan grease. So pemeriksaan getah sudah okey, periksa getah sudah luruh ataupun keras. So dekat sini kita boleh tengok ada bahagian yang sudah luruh. So ini confirm keras lah, sebab tu dia dah luruh. Okey, keempat adalah pemeriksaan permukaan tensioner untuk keretakan ataupun kerosakan. So kita boleh tengok permukaan tensioner di kat sini ada idler pulley. So kalau ada keretakan ataupun bearing yang dah misplaced, tensioner bearing perlu ditukar. Ini adalah cara pemeriksaan water pump. Terdapat beberapa pemeriksaan dan cara menggantikan water pump. So periksa setiap bahagian untuk keretakan, kerosakan atau
pakai dan menggantikan pemasangan water pump jika perlu. So kalau ada crack ataupun kerosakan, perlu digantikan. So periksa bearing untuk kerosakan. Bunyi yang tidak normal, putaran yang lembab, perlu diganti water pump tu. So periksa seal untuk kebocoran dan menggantikan pemasangan water pump jika perlu. So seal ni adalah satu gasket yang kita perlu untuk menghalang coolant daripada kebocoran. So akhir sekali ada memeriksa kebocoran air jika kebocoran air daripada lubang seal A ianya adalah rosak. So dekat coolant kita ada satu lubang seal. Kalau lubang tu ada kesan coolant ataupun air yang leaking, tu water pump perlu diganti. Okey, seterusnya adalah cara menguji radiator. First, panaskan enjin sehingga coolant telah cukup panas, sehingga injap termostat terbuka. Kemudian matikan enjin. Pasang penguji kap radiator dan pump sehingga tekanan 1.6 kg cm2. Dan kemudian periksa kebocoran pada radiator. So, please take note untuk pastikan bersih sepenuhnya pelembab daripada tempat yang diperiksa. So apabila menguji dibawa keluar, berhati-hati supaya tidak menumpahkan sebarang coolant. Berhati-hati semasa memasang dan mengeluarkan penguji supaya tidak mengubah bentuk leher pengisi radiator. Okey, jika terdapat kebocoran, membaiki atau menggantikan bahagian yang sesuai. Okey, cara dia saya elaboratekan. So, sekali panaskan enjin. So, macam mana kita nak tahu enjin dah cukup panas ataupun termostat terbuka? Dengan cara apabila enjin dah cukup panas, termostat terbuka, coolant akan mengalir ke dalam radiator. Pada masa yang sama, kipas radiator akan berpusing. So, apabila kita panaskan enjin, kipas radiator berpusing saja, kita boleh matikan enjin. Kemudian kita boleh pasangkan penguji radiator cap pada radiator, pump sampai pressure tekanan 1.6 kg cm2. So perlu pastikan yang coolant tidak tumpah dan perlu pasang penguji dengan cermat supaya bahagian radiator punya cap tu tidak haus ataupun mengubah bentuk leher pengisi radiator. So kalau dapat kebocoran, bahagian yang kita boleh baiki, kalau ada kebocoran dekat bahagian radiator ataupun any metal part, kita boleh pergi welding dia. Kalau pada bahagian hose yang berlaku kebocoran, nampaknya kita terpaksa menggantikan komponen itu. Okey, seterusnya adalah cara menguji radiator cap. Pertama sekali, memasangkan adapter yang sesuai
Okey, seterusnya adalah kaedah untuk memeriksa termostat. Terdapat beberapa jalan kerja yang perlu dilakukan untuk ujian ke atas termostat. Pertama, mengalihkan sistem penyejuk di bawah parah termostat ataupun di bawah. Keluarkan perumah termostat dan gasket. Keluarkan termostat. Panaskan termostat seperti yang dijelaskan di dalam ilustrasi. Semak untuk melihat sama ada injap beroperasi dengan baik. Semak untuk menentukan suhu di mana injap mula terbuka. Okey, dekat ilustrasi, okey, saya elaborate dulu. So, first kali you buka housing dengan gasket termostat. You keluarkan termostat daripada housing sana. So, you masukkan dalam satu beaker. Termostat tu masukkan dalam satu bahan, dalam satu bekas. So, kalau you punya cooling system pakai coolant, kena make sure dalam ni bukan air ya. Kena pakai coolant juga. Okey, kat sini mungkin sistem penyejukan air, dia pakai air. So, mereka just pakai air. So, dekat sini kita boleh lihat suhu 90 darjah Celsius. Okey, soalan saya, adakah termostat ini masih beroperasi dengan baik ataupun tidak? So, kalau masih beroperasi dengan baik, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Jawapannya adalah termostat ini sudah tidak beroperasi dengan baik kerana suhu air telah mencapai 90 darjah Celsius, tapi termostat masih belum terbuka. Boleh tengok sini, dia belum terbuka lagi. So, ini akan menyebabkan sistem overheating kerana coolant tidak dapat disejukkan. Okey, termostat yang baik adalah dia buka pada suhu 80 sehingga 90 darjah Celsius. Okey, seterusnya adalah cara pemeriksaan radiator fan. Terdapat beberapa langkah yang patut diamalkan untuk memeriksa radiator fan. Pertama, semak bilah kipas utama untuk ketegangan kipas. Menyambung elektrik mesti bebas daripada kekotoran dan serpihan untuk memastikan aliran elektrik yang betul. Membenarkan enjin untuk memanaskan sehingga suhu kerja dan cooling fan hidup. So, cara menyemaknya adalah you pegang dia punya fan, dia goncang. Kalau dia ada free play, so kipas tu mungkin dah kena tukar ataupun boleh servis. Okay, kedua ialah untuk memastikan sistem elektrikal bebas daripada kekotoran. So, radiator fan yang bagus adalah dia membenarkan enjin mencapai suhu kerja, baru dia mula proses ataupun mula berpusing untuk menyejukkan coolant. Okey, seterusnya memeriksa enjin water jacket. Untuk setiap enjin yang tidak mempunyai sirip penyejuk, means water coolant lah. Pada enjin blok biasanya mempunyai core plug ataupun water jacket. Untuk core plug, ia mempunyai jangka hayat yang tertentu dan boleh rosak pada bila-bila masa bergantung kepada cecair penyejuk yang digunakan. So, kalau pakai coolant, means lebih tahan lah daripada pakai air biasa. Terdapat beberapa cara untuk memeriksa core plug. So, periksa secara visual melihat ke arah core plug sewaktu enjin hidup untuk memastikan tiada kebocoran, karat dan sebagainya. So, kita tengok core plug ni. Untuk kalau ada karat, means dah tak elok lah. Kalau ada kebocoran, lagilah tak elok. Okey, melakukan ujian tekanan ke atas sistem. Untuk melakukan ujian ini, hendaklah dimasukkan air sabun ke dalam sistem untuk lebih jelas jika ada kebocoran. So, sebab apa kita perlu masukkan air sabun? Untuk lebih jelas kalau ada kebocoran. Siapa boleh jawab? Okey, ini kerana apabila kita masukkan air sabun dan berlaku kebocoran, bahagian bocor akan menghasilkan buih sabun kecil. So, dekat situ lagi senang kita nak detect
kebocoran. Okey, subtopik terakhir kita ataupun subtopik 3 adalah flushing sistem penyejukan. Untuk penerangan bagi sistem flushing penyejukan, flushing adalah satu proses kerja di mana untuk membersihkan sistem penyejukan menggunakan air tekanan tinggi pada enjin. Flushing dilakukan untuk mengeluarkan segala kotoran bahan hakisan dan karat yang terdapat di dalam salur air. Kerja flushing dicadangkan adalah 6 bulan sekali dan dilakukan dengan menggunakan flushing machine. Okey, tujuan flushing adalah untuk membersihkan segala kekotoran yang terdapat di dalam salur air menggunakan air bertekanan tinggi. So dekat sini kita boleh tengok flushing dia buat 3-4 round. So ini first, dia tadah air dari dalam cooling system. So first flushing punya sample ini. Second, dia dah mula jernih. So third, memang dah jernih dah. Final, dia masukkan coolant. Okay, kita akan go through jenis-jenis coolant. First kali kita ada IAT, Inorganic Additive Technology. Ini guna untuk kereta-kereta lama, old school, color hijau. Terusnya Organic Acid Technology, color orange. Hybrid Organic Acid Technology, so ini digunakan untuk kereta Ford, color kuning. Dan seterusnya adalah Hybrid Organic Acid Technology, yang ini dia tak letak phosphate, so color biru turquoise. Untuk kereta BMW, Volvo, Tesla, Mini, Cooper and others. Seterusnya kita ada Hybrid Organic Acid Technology, yang ini kita ada phosphate, so digunakan pada Toyota, Nissan, Honda, Hyundai. So ini kereta Asian car banyak pakai color pink ataupun biru. So kita ada Silicate Hybrid Organic Acid Technology, ini pakai untuk kereta Continental, Mercedes-Benz, Audi dan Porsche. So color dia purple. Okey, cara-cara flushing ataupun jenis-jenis flushing yang terdapat pada sistem penyejukan. Terdapat 3 cara flushing yang boleh dilakukan ke atas sistem penyejukan. Antaranya adalah flushing terus dari radiator, flushing terus dari bongkah enjin, ataupun inverse flushing, flushing membalik. So kita akan go through prosedur flushing sistem penyejukan. Flushing terus daripada sistem radiator, ini yang pertama lah. So flushing terus dari radiator adalah memanculkan air ke dalam sistem penyejukan dalam arah aliran biasa. So mesin flushing dipasang pada hos atas dan hos bawah dan ditanggalkan daripada water pump. So water pump ditanggalkan, mesin flushing tu kita pasang pada upper hose dan lower hose punya radiator. So segala kotoran akan terkeluar dari hose bawah radiator. Okey, yang kedua adalah flushing terus pada bongkah enjin. So flushing terus pada bongkah enjin adalah membersihkan selumbung air dalam enjin. So kita nak bersihkan water jacket, kita perlu flushing terus pada bongkah enjin. Air dipump ke dalam selumbung air bongkah silinder melalui water pump. So water gun ni, water gun, so air kita pump direct masuk ke dalam water jacket. So perlu remove thermostat lah, sebab kalau thermostat tak capai suhu kerja ataupun suhu yang panas, thermostat tak akan terbuka. So kita perlu remove thermostat supaya kita boleh alirkan air deras masuk ke dalam water jacket. Okey, melalui proses ini segala kotoran akan keluar melalui hose radiator. Proses flushing boleh diberhentikan apabila air yang keluar tadi kelihatan bersih. So kita tembak air pada suhu yang tinggi ke dalam water jacket dan akan keluar pada hose yang sepatutnya masuk ke radiator.
Okey, proses ini boleh diberhentikan apabila air yang keluar tadi mula jernih ataupun kelihatan bersih. Okey, flushing membalik. Flushing membalik ialah memanjutkan air ke saluran sistem penjukan secara berlawanan arah dari aliran biasa. Dengan melakukan flushing membalik, kotoran yang sukar dilakukan akan dapat disingkirkan. Okey. Flushing membalik adalah untuk cuci radiator. So kalau yang tadi kita masukkan air dari upper hose dan keluar melalui lower hose, tetapi flushing membalik kita tembak air melalui bottom ataupun lower hose untuk keluar dari upper hose. So dengan cara ini kotoran degil dapat disingkirkan. Okey, seterusnya adalah penyimpanan dan pemulihan coolant selepas guna. So fungsi adalah untuk menyimpan cecair penyejuk yang berlebihan sehingga diperlukan. Okey, anda boleh mencari takung dengan mengikut hose dari radiator. Di sana anda akan mendapati bekas itu biasanya diperbuat daripada plastik telus ataupun lut sinar yang berfungsi sebagai takung pendingin. Reservoir juga merupakan tempat di mana anda menambah penyejuk baru ke dalam sistem. Anda tidak perlu terus top up ke dalam radiator. So kalau kita nak top up coolant, kita top up kat sini. Tak perlu buka radiator cap untuk top up. So sini kita ada takat high dan low. So maybe ini okey lah. Kalau di antara high dan low, means level coolant kita mencukupi. Okey, sampai sini saja mock lecture saya. Terima kasih.